Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everybody. Alhamdulillah, how's it been today? Today is Friday. Alhamdulillah, another day, another weekend is coming up, is approaching. Alhamdulillah, syukur. How has it been so far? PKP sambung lagi, kan? Sambung lagi, tak apa, Allah ada, no problem. Okay, hari ni bagi sesiapa yang masih belum lagi membaca surah Al-Kahfi, mari kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi bagi ayat 10 yang awal dan terakhir. Baca sama-sama, kita boleh baca sama-sama dengan Brolah, insyaAllah. Alright, Brolah akan baca surah Al-Kahfi ini at a very slow pace so that semua orang boleh follow dan belajar sama-sama. I try my best to read with the best pronunciation, tapi dengan izin Allah lah, dengan izin Tuhan, insyaAllah. Alright, what's the time now? Sekarang waktu, kita beri sedikit masa kepada sahabat-sahabat yang nak turut sama membaca surah Al-Kahfi pada hari ini, insyaAllah. Ada orang tanya, kenapa Brolah baca slow sangat? Baca berusaha nak kata macam musabaqah tu, tak musabaqah kan, tapi slow je macam ni. Sebab bagi orang yang dah baca, kenapa Brolah baca surah Al-Kahfi, dan dalam bimbingan. Assalamualaikum Samira. Cik Puan Samira kita join juga, insyaAllah. Kenapa Brolah baca perlahan-lahan surah Al-Kahfi ni ataupun mana-mana surah bila kita nak baca bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain? Ialah sebab Al-Quran ini satu eksplorasi. If you're not used to reading it, memang kita akan sangkut-sangkut. Saya sama, Brolah pun sama. Surah-surah yang susah, yang jarang kita baca, memang kita akan gagap, sangkut, tersangkut-sangkut, tergagap-gagap. That is normal. No issue. So how to get good at it is by always reading that surah. If you can memorize the surah, subhanallah, lagi cantik, lagi cun. Okay. Hari ni pagi tadi Brolah pergi menziarahi seorang sahabat, orang-orang dalam industri muzik. Alhamdulillah, pergi tanya kita pergi tanya orang-orang dalam industri kan, apa khabar, macam mana nak main TikTok sekarang, macam mana nak engage dalam YouTube, dalam Instagram. Okay, Alhamdulillah, itulah untungnya ada kawan-kawan. Okay, saya ingat kita dah boleh start, insyaAllah. Baik, mari kita sediakan Al-Quran untuk kita bacakan 10 ayat awal dan akhir dari surah Al-Kahfi. Cerita-cerita ya, pasang cerita-cerita, insyaAllah, so that we can read the whole surah Al-Kahfi in one sitting. It's not that hard, senang je sebenarnya. Selalukan baca, insyaAllah boleh. Alright, so Al-Quran, Mushaf Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat pertama is at page 293. Surah Al-Kahfi. So like always, jangan terkejut, Brolah akan baca dengan suara yang tinggi because I need to catch my breath. If I don't read it at that, kalau tak baca suara tinggi macam tu, nanti dia putus nafas, tak cukup. Jadi kena tarik tinggi sikit. I hope you don't mind. Sound check. Semua boleh dengar suara ya? I hope the sound is clear. I'm not using any microphone today. Okay, surah Al-Kahfi. Dan adalah menjadi sunat dan sunnah kalau kita baca Al-Quran ini, kita mulakan dengan isti'adzah. Isti'adzah tu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adalah permulaan yang baik, disarankan oleh Nabi kita untuk membaca isti'adzah. Baik. Alright, I think we can start now. That's already a few minutes.
Okey. Boleh ya? Ikut saja sama-sama. Tak apa. Jangan takut untuk baca. Tak apalah, sekarang kita cerita, mari kita baca dulu. Jangan takut. Ikut sahaja insya-Allah. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 10 insya-Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Sambung lagi. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ
إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, itu adalah 10 ayat yang awal dari surah Al-Kahfi. Now we shall go to the end of the surah. If you don't know which page, it's at Surah Al-Kahfi, muka surat 304. Baik, insyaAllah kita sambung membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sekianlah tadi bacaan dari Qari. Gitu. Saya bukan Qari ya tuan-tuan. Saya belasah aja. Alhamdulillah. Tadi tentang apa ya? Saya yang tertangguh tadi nak sembang. Syukur pada Allah, Alhamdulillah hari ini kita dapat baca lagi surah Al-Kahfi. Moga-moga kita dapat istiqamah membaca surah Al-Kahfi ni saban minggu pada hari Jumaat seperti yang dituntut dan disarankan oleh Rasul Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kenapa saya katakan Al-Quran ini seperti eksplorasi kan? Sebab kita manusia yang lemah, kita minda kita, akal kita, otak kita terhad. Jadi benda-benda yang kita tidak biasa lakukan memang akan cangkut-cangkut lah. Seperti kita perlu belajar setiap kali kita nak baca. Jadi memang you have that tendency untuk sangkut-sangkut ketika baca. That is normal. Don't worry about it. Trust me, kalau baca dalam I've proven to some my younger students, budak-budak kata tak percaya cakap saya baca 5 kali mesti makin pandai. Wah, gembira dia bila baca 5 kali. Ustaz nak cakap lah, it's not that you're stupid or anything. No, you're smart boy. It's just that you don't read this that often. If you read this often, selalu amalkan, bacakan, memang bacaan jadi biasa. Alright. Ada satu pengalaman yang saya nak kongsikan. Ada seorang pelajar ni, ketika itu dia berumur 12 tahun. Ini mengenai shock ni. Ini mengenai impression tanggapan saya
Seperti mana saya ni manusia biasa, berolah pakai topi, sempo-sempo aja, kita chill relax, tak ada apa yang, bukan ustaz, bukan apa. Ada seorang student tu datang, mahu dia nak mengaji, nak ayah dia nak berolah dengar bacaan dia. Dan dia datang dengan muka sugulnya macam, kenapa aku datang sini? Apa salah pak aku ada? Okay, when the time comes for her to read the Quran, dia pegang pensel macam ni. Pensel ke pen pula tak ingat, macam ni. Tengok tengok dia pegang macam ni. Macam ni. Dengan muka, tengok muka. Macam ni baca. Buka Quran ni. Tunjuk. Pegang macam ni. Tetapi bila dia baca Quran, subhanallah, lancar, baca bagus, laju. Subhanallah, tak boleh ingat. Memang pengalaman betul. Dia baca dengan macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tunjuk pun, ni pen ni tak guna pun. Layang je macam ni ya. Tak apalah, kat mana-mana pun tak kisah. Aku dah almost punyalah terror budak ni. Dia dah seperti hampir hafal surah tu. Ini tengah-tengah Quran tau. Tengah-tengah Quran. Subhanallah, tengah-tengah Quran. Dia baca macam ni. Aduh. Allah. Respect. Bila berulah tanya, Cik Puan ni dah berapa lama baca Quran? Saya tak ingat lah. Dah berapa kali khatam? Ada kot 6 kali. 6 kali. Subhanallah. 6 kali khatam. Dia kata yang itu yang dia ingat. Yang dia tak ingat, Allah alam. Jadi dia kata 6 kali khatam. Subhanallah. Jadi ini dia berolah, minta maaf, berolah tidak hafaz Al-Quran. Baca sahaja, cuba istiqamah untuk baca, hafal tidak. Usaha masih lagi usaha. Jadi Cik Puan muda pelajar tu yang masa 6 tahun tu, sekarang berada di sekolah yang bagus, sekolah akademik bagus, dan juga menghafal Quran pada masa yang sama. Salut, subhanallah. Kita doakan kalau boleh kita doakan ada zuriat keturunan kita yang dapat jadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan amin, jadi penghafaz Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang berkongsi tentang keindahan Al-Quran, jadi ahli Al-Quran. Sebab bestnya jadi ahli Al-Quran ni adalah dia, Al-Quran ini akan jadi pendamping kita. Dia bukan hanya mendamping. Damping is like this. Engkau, aku, tu damping. Tetapi dia bukan, Al-Quran bukan hanya pendamping, dia juga akan menjadi pelindung, our defender dalam Al-Quran, dalam seawal kita mati. Ada riwayat hadis, saya kurang pasti, kisahnya apabila kita mati nanti, Al-Quran akan terus datang. Ketika kita tengok orang keliling kita dan nampak jasad kita dah kaku, yang kita baru kita sedar, dah mati dah. Tapi ketika itu, jika kita seorang ahli Al-Quran, sudah ada pendamping kita sejak kita mati lagi, sejak kita mati lagi. Jadi sama-sama kita doa, sama-sama kita pohon dari Allah. Saya tahu, berolah tahu ada yang menonton ni, yang subhanallah doanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Jadi tolong sama-sama doakan kita sama-sama ya, amin ya. Tolonglah. Belah banyak dosa, tak tahu Allah angkat doa ke tak, tolong amin. Jadi sama-sama insya-Allah. Alright. Alhamdulillah, syukur pada Allah. I am very happy today. I have to tell you, I am very happy today. I get to read Suratul Kahfi, the first 10 verses and the last 10 verses of Suratul Kahfi. Subhanallah, which is awesome. I get to do what I love. So happy. Okay, so insyaAllah, yes, I do hope, saya berharap
jika ada kebaikan di dalam perkongsian kapsul-kapsul saya ni, saya harap dia tak jadi sesuatu yang sia-sia dan membuang masa. Jadi jika ada kebaikannya, saya minta tolong share kan, tolong kongsi. Silakan, tidak ada copyright issue, silakan kongsi. Dan ajaklah bersama, kita cuba pada hari Jumaat untuk selalu baca surah Al-Kahfi. Kita baca sama-sama, no issue. Nanti kalau lebih menarik, nanti kita boleh buat secara Zoom. Maybe Allah alam, Allah izinkan boleh. Kita tengok macam mana, Zoom ke, kita buat Google Meet ke, it can be anything. Dan kita baca sama-sama. Kita ada rezeki bagi yang memahami bahasa Arab, lagi best. Subhanallah. Baca this Quran is actually a storybook, you know. Ni adalah sebuah banyak kisah teladan. If only you understand what the meaning of the Quran. Dan nak memahami Al-Quran ni tak perlu jadi doktor in Arabic, no, tak. Dia ada secret dia. InsyaAllah nanti that day will come. Lola akan kongsi how you can learn. Bukan learn lah, it's not really learning, it's for you to be able to understand the Quran. Bila orang baca Al-Quran, kita faham. Yang penting kita faham. Sebab itulah tugas, itulah fungsi Al-Quran sebagai peringatan untuk kita semua. Jadi bila ayat Al-Quran dibacakan, fastami'u, sudah azan asar, fastami'u, dengar betul-betul. Dan ambil pengajaran, iktibar. Okeylah, sudah azan, jadi sudah masuk waktu asar. Jumpa lagi di lain kali. Terima kasih kerana ikut serta dalam bacaan Al-Kahfi kita pada hari ini. InsyaAllah kita doakan berolah panjang umur, boleh baca lagi sama-sama. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. See you soon. Bye-bye.